Okay, so kita, yang tadi tu, jadi dia 3 markah. So markah dia kat mana? Markah pertama dalam pergantian. Markah kedua ada punca kuasa kat sini. Markah ketiga jawapan berserta unit lah. Baru dapat 3 markah. Hubungan. Ramai jawab tempoh pengorbitan berkadar terus dengan jejari orbit planet kan. Ataupun ada yang jawab jejari orbit planet berkadar terus dengan tempoh pengorbitan. Kan cikgu kata hubungan untuk apa ni yang bukan graf, sebab ini bukan graf tau. Bila bukan graf, macam mana nak buat hubungan kalau yang bukan graf? Kita kena buat semakin, bukan yang berkadar terus tu, bukan. Yang berkadar terus tu hubungan untuk graf sahaja. Faham tak beza dia? Faham? Faham. So macam mana nak buat ayat ni kalau semakin ni? Semakin apa? Semakin apa? Semakin apa? Semakin bertambah ataupun semakin tinggi. Kan semakin bertambah jejari orbit planet dari matahari, semakin bertambah tempoh pengorbitan. Inilah hubungan. Ada yang buat terbalik kan, semakin bertambah, dia buat ini dulu, semakin bertambah tempoh pengorbitan, semakin bertambah jejari orbit planet. Walaupun nampak macam terbalik ayat dia, tapi tak apa, still dapat markah. Still dapat markah. Dia tak kisah Cuma jangan buat macam ni, berkadar terus, berkadar langsung tu tak boleh. Itu hanya untuk graf sahaja. Boleh beza tak? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Kamu nak buat perkataan lain, contohnya apa? Semakin tinggi. Semakin tinggi jejari orbit planet dari matahari, semakin tinggi tempoh perorbitan. Tinggi. Kan walaupun tak sedap kan bunyi. Semakin tinggi jejari. Tak apalah. Yang penting sifat dia sama kan. Bertambah, tinggi, besar. Kan semakin besar. Semua sifat yang sama. Dia kena bagi sifat sifat. Okay, next. Ni apa benda ni? Ni hukum apa ni? Ada suhu, ada tekanan. Mestilah hukum apa ni? Ni nama dia hukum. Hukum apa? Respon. Tekanan. Ya, hukum tekanan. So pakai formula ni lah ya. Kita pakai formula ni. Okay, ramai jawab betul. Tapi kan dia salah kat mana? Dia lupa nak tukar suhu ni kepada unit apa? Dia kena pakai unit apa ni? Unit Kelvin. Ingat tak benda ni? Ingat? Okay. So, apa ni? Jadi P1. Okay, kita tengok. P1 kita ambil lah ni kan. Sekejap. Okay. So kita ambil ni tekanan yang ni 1/10 kuasa 5 Pascal per dengan suhu dia, waktunya suhu dia berapa? 27 darjah Celsius. Okey, 27 darjah Celsius nak tukar ke Kelvin macam mana? Macam nak tukar Kelvin? 27 tukar ke Kelvin. 27 darjah Celsius tukar ke Kelvin. Macam mana? Tambah dengan 273. Ya, 27 tambah dengan 273, kamu akan dapat berapa Kamu akan dapat 300 kan? 300 Kelvin. Okey, sama dengan P2. P2 yang nak kena cari. Tapi suhu dia berapa? 120 darjah Celsius. Tukar ke Kelvin. Tukar ke Kelvin berapa? 120 tambah 273. Berapa? 393. 393 Kelvin. So nak cari tekanan yang untuk yang P2 tu, buatlah dapat berapa? Ni 393 Kelvin bahagi
300 Kelvin. So akan dapat berapa ni? Kamu akan dapat 131,000 kan? Ni potong-potong Kelvin. So apa nilai dia? Nilai dia Pascal. So inilah jawapannya. Ada yang bagi jawapan dalam bentuk piawai pun boleh juga Cuma cikgu tak berapa nak galakkan sebab kat sini kamu betul, tiba-tiba masa buat bentuk piawai kamu tercareless kan. Kan dah salah. So tak payahlah nak tukar kepada bentuk piawai ni, melainkan kalau kamu tak careless tak apa. Okey. Tapi kita boleh tukar piawai kan dalam kalkulator tu. Okey. Okey, ni faham tak ni? Boleh? Boleh. Okey, next. Lepas tu soalan lain pula. Okey, apakah yang akan berlaku kepada gabus? Dia tanya gabus tau, apa yang jadi pada gabus? Jika botol itu dibiarkan berdiri tegak, berdekatan dengan api. Okey. Ada yang jawab botol itu pecah. Tak ada markah. Sebab soalan tanya apa jadi pada gabus? So gabus apa? Gabus terkeluar. Gabus terkeluar. Dapatlah 1 markah. Sebab apa? Sebab tekanan tinggi dalam botol. Dapat 1 markah. Macam itulah. Boleh? Faham? Boleh. Okey, lepas tu dia kata jika bahagian dalam botol dibasah sebelum ditutup dengan gabus, adakah fenomena dalam 4B berlaku lebih cepat? Terangkan mengapa. Kalau lah gabus tu kita basahkan, dan kita sumbat dalam botol, kita letak tepi api ni, agak-agak gabus yang terkeluar tu dia lebih cepat ke dia lebih lambat? Dia akan terkeluar lebih apa? Lebih cepat ke lebih lambat? Korang rasa? Kita basahkan gabus kan? Ya, dia akan ya betul, dia akan lebih cepat So jawapannya ya, 1 markah. Kenapa? Sebab bila gabus tu kan sebelum kita sumbat dalam botol kan kita basahkan gabus. So bila kita basahkan mesti ada air, betul tak? Kemudian botol tu pula kita letak botol ni tepi api. So air pada gabus tu bila panas dia tukar, dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi Wap air. ya betul, dia akan tukar kepada wap air. Okay, so bila wap air ni gas lah kan. So kalau gas udara lah kan. Jadi bila dah banyak wap-wap air dalam botol tu, mestilah tekanan udara dalam botol tu tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, tinggi. So kamu jawablah. Okay, ya kerana apa? Kerana air bertukar kepada wap air. Okey. So tekanan tinggi. Tekanan udara tinggi. Yang penting ada ni, air bertukar menjadi wap air. Baru dapat 1 markah. Ada pelajar yang jawab ni, air meruap. Air meruap pun boleh juga 1 markah. Okey, faham? Boleh kan? Okay, next. Jisim lah. Okay, ni soalan nombor 5 ni. Kita tanya jisim tu kuantiti apa? So ada 2 jawapan. Kamu boleh jawab jisim ialah kuantiti asas. Kan? Sebab kuantiti asas kan kita ada belajar kan. Ada berapa kuantiti asas fizik? Kalau KBSM ada 5. Kalau KSSM ada berapa? Siapa ingat? Kuantiti asas fizik ada berapa? 7. Ya, ada 7 kan? Iaitu apa? Jisim, masa, apa dia? Jisim, masa, suhu arus elektrik. Lagi apa lagi? Panjang. Panjang. Lagi apa lagi? Kuantiti bahan. Kuantiti bahan tu yang macam dalam kimia tu, yang ada mol-mol tu. Kuantiti bahan kan, mol. Okey. Lepas tu apa keluminan, apa nama dia? Luminiti cahaya kan? Betul tak? Luminiti cahaya. Betul ke cikgu sebut ni? Luminiti. Kan keamatan cahaya kan? Betul tak? Respon betul tak? Tak ingat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Ni betul kan luminosity cahaya? Cik korang tengok buku test jap. Seorang pergi tengok buku teks basic form 4. Dia sebut apa? Luminosity cahaya ke keluminan cahaya? Keamatan berluminosity. Okey, keamatan berluminosity berluminosity. Titik. Okey, keamatan berluminosity. Berluminosity betul kan ni? Betul. Okey, berluminosity. Okey, so jadi kat sini jisim kuantiti asas lah. Okey, ataupun boleh jawab lain juga. Jisim kan kuantiti skala kan? Skala sebab dia tak ada arah. So kuantiti skala pun boleh. Okey. So jawab ni pun boleh, ni pun boleh. Okey, next. Bandingkan jisim satelit. M1 dengan M2. So 400 kg, 400 kg. Ada budak jawab jisim satelit M1 dan M2 400 kg. Tu salah. Sebab soalan bukan suruh nyatakan, dia suruh bandingkan. So bila bandingkan, kamu tengoklah, bandingkanlah jisim dia. Rendah ke, besar ke, tinggi ke. So jisim dia apa ni? Jisim satelit M1 dan M2? Sama. Ya, sama. Pun dapat 1 markah Bukannya kamu jawab jisim satelit M1 dan M2 400 kg. Tu tak. Itu bukan bandingkan. Itu kamu nyatakan. Okey, next. Bandingkan jejaring orbit satelit A1 dan A2. So, A1 apa? A1 kecil kan? Kecil daripada A2. Kan? Lepas tu apa lagi? Bandingkan tempoh pula. Tempoh orbit satelit. So tempoh orbit satelit S1. Tengoklah. Tempoh dia apa? Rendah ke? Tinggi. Tempoh dia. Untuk satelit S1 ni. Rendah ke tinggi? Untuk dia pusing. Rendah. Ya, rendah Berbanding dengan S2 dia jauh kan. So dia nak pusing dia lama lah. So dia punya tempoh dia tinggi. So kamu jawablah tempoh orbit satelit S1 rendah. Mana tadi? Rendah daripada S2. Okey. Ada yang jawab cepat kan? Tempoh orbit satelit S1 cepat. Cikgu terima je, tapi kalau boleh elakkan perkataan yang macam cepat. Ada yang jawab ni, tempoh orbit satelit S1 laju. Laju ni dah kira kuantiti fizik yang lain tau. So tak bolehlah sebut perkataan laju. Jadi nak senang ingat macam ni je. Bagi dia punya sifat. Kalau kamu nak kata tempoh dia tu pendek kan, cepat kan. So kamu bagilah dia rendah. Okay, rendah. Ataupun nak sebut kecil pun boleh. Apa-apa perkataan yang umpama dia sama. Kan macam ni kan. A1 kecil daripada A2. Ataupun kamu nak jawab A1 rendah. Kan ni punya jejari jejari A1 rendah daripada A2. Boleh tak jawab jejari A1 lebih kurang daripada A2? Kamu jawab lebih kurang. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh kan sebab lebih kurang. Lebih kurang tu dia ada 2 maksud. Lebih ke kurang. So jangan buat perkataan lebih kurang. Kalau nak buat juga pastikan jangan ada perkataan lebih. Buat kurang. Macam ni tak apa, selamat. Okey. Yang pasal ni yang macam ni kan tempoh laju kan. Tempoh cepat ni kalau boleh elakkan tulis perkataan macam ni. Ataupun masa kan, masa. Soalan tentang masa. Kamu nak cakap masa dia laju tapi kamu sebut masa laju. Kalau boleh elakkan masa laju. Kamu buat masa apa? Masa apa, rendah ke tinggi kalau laju ni? Kalau laju maksudnya apa? Masa dia apa? Rendah ke tinggi? Kalau laju maksudnya masa dia apa? Rendah ke tinggi? Respon. Rendah. Ya, kalau benda tu laju, kamu nak cakap benda tu bergerak laju, kamu cakaplah masa dia
rendah. Masa dia rendah. Jangan cakap masa laju. Masa laju tak boleh sebab laju ni kuantiti fizik yang lain. Masa kuantiti fizik yang lain. Kan dah ada dua kuantiti fizik. Kamu nak cakap apa pasal masa ni kan? Kamu nak cakap dia pendek kan? So kamu sebutlah masa dia rendah. Okay, kamu nak jawab pendek pun tak apa juga. Masa rendah ataupun masa pendek pun boleh. Okay. Masa cepat tak boleh. Sebab apa? Cepat ni dia bukan macam sifat Tapi ada juga yang jawab cepat. So cikgu tak kisahlah, cikgu bagi je markah. Tapi next time cikgu tak bagi Make sure bagi sifat. Boleh? Kalau Boleh cikgu. boleh. Okay, kalau besar apa lagi? Perkataan-perkataan yang macam besar, tinggi kan? Kalau apa? Kalau rendah, kecil. Biasakan guna perkataan yang sifat-sifat ni. Okay. Next, nyatakan hubungan antara jejari orbit dengan tempoh orbit. Alah dah 1.5 ke. Cikgu habiskan sampai sini je. Tak apa ke? Kejap je. 3 minit je. Okey, nyatakan hubungan antara jejari orbit dengan tempoh orbit. Ada yang jawab berkadar langsung. Kan cikgu kata tak boleh kan. Mesti buat perkataan apa ni? Kalau soalan tanya hubungan ni. Semakin. Ya, semakin. So kamu buatlah semakin bertambah kan. Semakin bertambah ataupun semakin tinggi. Semakin bertambah jejari orbit, semakin bertambah tempoh orbit. Macam inilah. Okey, hukum yang terlibat. Ni hukum apa ni? Ni hukum Kepler ketiga. Okey, next. Soalan tanya, apakah yang terjadi kepada tempoh orbit jika jisim satelit ditambah? Bayangkan, jisim satelit ni tambah daripada 400 kg tambah. Ada kaitan ke dengan tempoh orbit? Ada efek ke? Kalau tambah 1000 kg pun, tambah 1000 kg, ada efek ke dengan tempoh dia? Jarak dia ada perubahan. Tak ada perubahan sebab dia punya jarak kan, jarak jejari orbit ni kan, jejari orbit dia masih sama. So tak ada kaitan pun dengan jisim. Jadi kat sini tak berubah. Tak berubah. Sebab apa tak berubah? Jawablah sebab jisim tidak mempengaruhi kan. Jisim tidak mempengaruhi tempoh orbit. Ataupun kamu boleh jawab tempoh orbit hanya dipengaruhi oleh apa sebenarnya? Ataupun boleh jawab apa? Tempoh orbit hanya dipengaruhi oleh apa sebenarnya? Dipengaruhi oleh apa tempoh orbit? Tempoh tu rendah ke, tempoh tu tinggi ke? Semua berdasarkan apa? Berdasarkan dia punya jarak je kan? Jejari dia kan, jejari orbit dia. Jadi jawablah tempoh orbit hanya dipengaruhi oleh jarak jarak satelit dengan bumi. Okey. Ataupun dipengaruhi oleh jejari kan, jejari orbit. Okey. Faham ni? Faham? Faham. Okey. So ni tempoh orbit hanya dipengaruhi oleh jarak satelit dengan bumi ataupun boleh jawab jejari orbit. Ni je yang mempengaruhi tempoh Jisim tak mempengaruhi. Okey dah. So tu je lah soalan yang sempat bincang pun. 5 soalan dah bincang. Okey tu saja. Okey, cikgu dah tanda berapa orang cikgu tanda. Sebab esok pun last keepin Mana markah tu? Lagi berapa orang tak tanda? Lagi 14 orang. Lagi 14 orang tu kamu tunggulah 24 orang cikgu dah tanda dah. Markah okey-okey lah, tinggi-tinggi lah markah. Sebab apa? Senang ke? Senang soalan? Boleh lah. Boleh lah. Bisa juga. Tapi cikgu perasan waktu periksa visit tu, cikgu punya video YouTube banyak pula view. Adakah korang view YouTube cikgu? Maka apa? Markah. Asalnya YouTube tu view dia dalam 8 orang. Tiba-tiba waktu tu jadi 50 view. Tak ke ramai?
Okey, ni apa ni? Kawan kamu tanya markah kertas 1 dengan kertas 2 kita tambah. Cikgu dah tambah dah sebenarnya markah. Contoh dia macam tu markah penuh lah yang kamu dapat tu. Mana ke? Contohlah kita ambil lah. No Batisha ni. Cikgu dah tambah dah. Dia per 140. Kertas 2 kan markah penuh dia 100. Kertas 1 markah penuh dia 40. Okey. So tambah kan. Macam ni kan. Dapat apa ni? 70 tambah 29. Dapat 99. Jadi 99 per dengan full. Full mark. Kertas 1 dengan kertas 2. 140. Dapat dengan 100%. So itulah markah kamu. Macam tu lah nak kira. Kamu nak tahu kertas 1 markah kamu. Cikgu dah tulis kan kertas 1 markah kamu. Dah tulis dah kat situ. Okey. Okey. Itu saja kelas. Bye-bye. Terima Terima kasih kasih, Ustazah. Zah. Terima kasih Ustazah. Okey. Terima kasih, Sama. Zah. Terima kasih Ustazah. Okey. Ah.